Hai dan Assalamualaikum semua. Kami akan membentangkan tugasan GGD 5022 Sekolah dan Masyarakat yang bertajuk Keperluan Pengambilan UPSR, satu pertimbangan yang rasional. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Nurdiana Syahira binti Muhammad Idris dengan nombor matriknya P150145. Kemudian rakan saya iaitu Dishamimi Nur Azwin dengan nombor matriknya P150967. Seterusnya adalah Celestine Thomas dengan nombor matriknya P152507. Kemudian adalah Sasira Matamos dengan nombor matriknya P149094. Ahli kami yang terakhir ialah Kristianti Dian Thomas dengan nombor matriknya P149240. Hai, nama saya Kristianti Dian Thomas bernomor matrik P149240. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai mini project yang telah kumpulan kami lakukan, yaitu yang bertajuk Keperluan Pengembalian UPSR, satu pertimbangan rasional. Baiklah, seperti mana yang kita lihat di sini adalah transformasi pendidikan, yaitu sistem pendidikan di Malaysia mengalami perubahan relevan untuk terus relevan dengan keperluan murid dan juga cabaran dunia moden pada masa kini, dan juga pemansuhan UPSR. Seperti mana tajuk kami pada projek yang telah kami lakukan adalah UPSR dihapuskan pada tahun 2021 setelah menjadi ujian standard bagi murid sekolah rendah sejak tahun 1988. Latar belakang UPSR adalah peranan UPSR seperti mana yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah alat utama untuk menilai pencapaian murid di peringkat sekolah rendah. Kedua, melibatkan 4 subjek teras, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematik dan juga sains. Dan yang terakhir adalah menjadi asas penempatan murid sekolah menengah mengikut pencapaian akademik mereka. Berdasarkan mini kajian yang telah kami lakukan adalah berikut merupakan alasan pemansuhan UPSR, yaitu fokus baru KPM. Yang pertama, mengurangkan tekanan peperiksaan terhadap murid. Kedua, menekankan kepada pembangunan holistik yang merangkumi kesejahteraan emosi, sasiah dan juga akademik murid. Dan juga reaksi masyarakat pula, mereka mengatakan ialah hal ini dapat menimbulkan pelbagai reaksi daripada guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Dan juga sebahagian juga respon bersetuju, manakala yang lain ingin UPSR dikembalikan bagi memelihara motivasi pelajar. Pro kontra bagi pengaruh pemansuhan UPSR adalah bagi pro pula mengurangkan tekanan peperiksaan dan memberi tumpuan kepada kesejahteraan murid. Dan bagi kontra pula, yang pertama, kebimbangan murid kehilangan motivasi dan sasaran pembelajaran tanpa UPSR. Poin yang kedua adalah sebahagian pihak melihat UPSR membantu membina kemahiran belajar dan juga sahsiah murid. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bagi pengumpulan data. Metodologi kajian merangkumi pelbagai cara, kaedah dan pendekatan yang diterapkan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Dengan adanya metodologi ini, kajian menjadi lebih sistematik dan jelas dalam mencapai objektif yang ditetapkan. Oleh itu, dalam kajian projek mini yang berkaitan dengan keperluan pengembalian UPSR adalah satu pertimbangan rasional ini memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif merupakan satu kaedah yang menggunakan maklumat dan maklumat tersebut boleh diukur melalui soal selidik. Kajian ini berbentuk deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan deskriptif melalui soal selidik bagi memperoleh data premier. Populasi dan sampel kajian. Kajian ini melibatkan seramai 20 orang responden yang terdiri daripada guru-guru dan ibu bapa yang dipilih untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai keperluan pengembalian UPSR ini. Responden ini memainkan peranan yang penting dalam memberikan perspektif yang berbeza berdasarkan pengalaman mereka dan mereka adalah merupakan antara orang-orang yang terlibat dengan UPSR ini dalam sistem pendidikan. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah secara Google Form, di mana borang soal selidik yang terbahagi kepada 3 bahagian telah diedarkan kepada 20 orang murid yang terdiri daripada para ibu bapa dan para guru.
Pada bahagian pertama, soalan yang terdiri pada latar belakang responden. Manakala pada bahagian kedua, pula instrumen soalan soal selidik merangkumi 5 jenis soalan yang bertujuan untuk mengenal pasti pandangan dalam kalangan masyarakat dan pendidik mengenai pengembalian UPSR ini. Pada bahagian ketiga, sebanyak 5 soalan diberikan kepada responden untuk menilai kesan penghapusan UPSR. Kemudian kita berbalik pada pengumpulan dan analisis data. Data yang dikumpul melalui kaedah kuantitatif adalah berbentuk carta pie dan carta bar yang membolehkan analisis objektif yang tepat. Data ini diperoleh melalui soal selidik secara Google Form di mana pendekatan ini membolehkan pengumpulan data yang lebih sistematik dan efisien daripada responden yang disasarkan. Melalui tinjauan Google Form juga, responden dapat mengisi soal selidik ini secara dalam talian, memberikan maklumat yang relevan dengan cepat dan mudah. Nama saya Celestine Thomas bernomor metrik P152507. Saya akan membentangkan hasil dapatan dan perbincangan, yaitu pada bahagian E, demografi. Baik, sebelum itu, dapatan kajian yang diketengahkan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan jawaban kepada objektif kajian kami, yaitu mengenal pasti pandangan dalam kalangan masyarakat dan pendidik mengenai pengembalian UPSR sebagai komponen penilaian akademik dan menilai kesan penghapusan UPSR terhadap prestasi pelajar. Kumpulan kami telah menjalankan soal kaji selidik dalam talian yaitu secara Google Form, dan sebanyak 14 soalan telah diberikan kepada para responden melalui kajian tinjauan. Dan seperti yang Anda dapat lihat di sebelah kanan slide, merupakan contoh soalan pada bahagian E, yaitu demografi. Terdapat 4 soalan pada bahagian ini, yaitu jantina responden, tahun pengalaman mengajar, status responden, dan pertanyaan mengenai adakah responden mempunyai anak yang mengambil UPSR ataupun tidak. Dan semua keputusan dipaparkan dalam bentuk carta pie dan juga carta bar. Baik, kita teruskan. Ini merupakan keputusan pada bahagian E, yaitu analisis maklumat demografi responden. Berdasarkan demografi dalam carta pie di atas, yaitu pada bahagian jantina, seramai 20 responden secara keseluruhan yang menjawab soal selidik dengan pecahan responden lelaki seramai 8 orang, yaitu 40%, dan seramai 12 orang responden perempuan bersamaan dengan 60%. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih ramai memberi tindak balas soalan kajian berbanding dengan responden lelaki. Seterusnya pada bahagian soalan pertanyaan mengenai status responden pula, seramai 11 orang responden bersamaan dengan 55% yang berstatuskan guru, memberi tindak balas menjawab soalan kajian dan sekaligus menjadikan jumlah tertinggi secara keseluruhan. Manakala seramai 7 orang responden bersamaan dengan 35% yang berstatuskan ibu bapa dan seterusnya menjadi jumlah kedua tertinggi. Dan jumlah terendah pula dengan peratusan sebanyak 10% sahaja, yaitu seramai 2 orang responden yang berstatuskan kedua-duanya yaitu guru dan ibu bapa telah menjawab soalan kaji selidik. Seterusnya, pertanyaan tahun pengalaman mengajar dalam kalangan responden yang terdiri daripada guru-guru adalah untuk mengumpul data tentang tahun pengalaman mengajar guru yang terlibat. Menurut penyelidikan oleh Ingersoll 2003 mengatakan bahwa guru yang lebih berpengalaman cenderung untuk memberi pandangan yang lebih kritikal terhadap dasar pendidikan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Oleh itu, berdasarkan carta bar di atas, seramai 10 orang guru dengan peratusan sebanyak 50% mempunyai pengalaman mengajar dari 6 hingga 10 tahun, sekaligus mencatatkan jumlah tertinggi secara keseluruhan. Manakala 40% bersamaan dengan 8 orang guru yang mempunyai pengalaman mengajar dari 0 hingga 5 tahun, dan seramai 2 orang guru sahaja bersamaan dengan 10% yang mempunyai pengalaman mengajar dari 11 hingga 15 tahun. Manakala soalan demografi pada bahagian pertanyaan mengenai adakah responden mempunyai anak yang mengambil UPSR ataupun tidak adalah untuk membantu penyelidik mengenal pasti responden yang secara langsung terlibat dalam sistem pendidikan yang berkaitan dengan UPSR. Menurut Creswell 2014, memahami konteks demografi responden adalah penting untuk menghasilkan data yang lebih relevan dan tepat. Oleh itu,
Certapai di atas menunjukkan seramai 13 orang responden bersamaan dengan 65% tidak mempunyai anak yang mengambil UPSR. Manakala seramai 7 orang responden bersamaan 35% yang memberi maklum balas ya menunjukkan bahwa responden mempunyai anak mengambil UPSR. Ini menjadikan responden yang tidak mempunyai anak yang mengambil UPSR mencatatkan jumlah tertinggi secara keseluruhannya. Hai, nama saya ialah Disha Mimi Nur Azwin binti Mazlan yang bernomor matriks P150967. Hari ini saya akan membentangkan bahagian B, mengenal pasti pandangan dalam kalangan masyarakat dan pendidik mengenai pengembalian UPSR sebagai komponen penilaian akademik. Contoh soalan bagian B ialah yang pertama, adakah Anda menyokong pengembalian UPSR sebagai sebahagian daripada penilaian pelajar sekolah rendah? Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, adakah Anda merasakan pengembalian UPSR akan membantu meningkatkan pencapaian akademik anak? Setuju ataupun tidak setuju? Yang ketiga, adakah Anda percaya UPSR membantu mempersiapkan pelajar untuk pendidikan menengah? Setuju ataupun tidak setuju? Yang keempat, pengambilan UPSR akan membantu guru mengukur tahap penguasaan pelajar dengan lebih tepat. Setuju atau tidak setuju? Dan yang terakhir, adakah kualiti pengajaran sekolah telah berubah sejak ketiadaan UPSR? Setuju ataupun tidak setuju? Baiklah, soalan yang pertama, adakah Anda menyokong pengembalian UPSR sebagai sebahagian daripada penilaian pelajar sekolah rendah? Seramai 95% responden bersetuju menyokong pengembalian UPSR sebagai sebahagian daripada penilaian pelajar sekolah rendah. Seramai 10% pula responden tidak bersetuju menyokong pengembalian UPSR ini. Responden mungkin berpendapat pengembalian UPSR ini akan menambah beban yang sedia ada pada pelajar. Kedua, adakah Anda merasakan pengembalian UPSR akan membantu pencapaian akademik anak? Seramai 95% responden bersetuju. Keyakinan ini berakar daripada pengamatan bahawa prestasi murid dipantau secara berterusan oleh guru melalui ujian bulanan. Seramai 5% responden tidak bersetuju. Mungkin responden merasakan bahawa murid hanya mempunyai masa yang terhad untuk belajar. Yang menjadi punca, murid kurang waktu rehat dan kurang fokus dalam pembelajaran. Seterusnya, yang terakhir, adakah kualiti pengajaran sekolah telah berubah sejak ketiadaan UPSR? Seramai 90% responden bersetuju. Responden merasakan bahawa ketiadaan ujian bulanan yang biasanya dijalankan bagi memantau prestasi murid telah menyebabkan kurangnya fokus dalam pengajaran. Manakala seramai 10% responden tidak bersetuju. Menurut responden, apa yang sebenarnya berubah adalah pemikiran ibu bapa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat dikawal oleh guru. Halo, nama saya Sasera Matamus, nomor metrik P149094. Saya akan membentangkan bahagian terakhir dalam dapatan kajian dan hasil perbincangan, yaitu pada bahagian C, menilai kesan penghapusan UPSR terhadap prestasi pelajar. Seperti yang Anda lihat di sini, terdapat 5 soalan yang kami berikan di bahagian ini untuk menilai kesan penghapusan UPSR terhadap prestasi pelajar. Seterusnya kita masuk ke soalan pertama, yaitu sejak penghapusan UPSR, bagaimanakah Anda menilai kesan prestasi akademik keseluruhan murid di sekolah? Dalam soalan ini, seramai 10% responden menyatakan bahwa prestasi akademik murid tidak mengalami sebarang perubahan selepas penghapusan UPSR. Ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran atau ketiadaan UPSR ini tidak memberi kesan perbezaan akademik yang besar kepada murid. Berkemungkinan responden dalam kategori ini melihat pencapaian akademik bukan hanya diukur melalui pemeriksaan akhir, tetapi melalui usaha dan pemahaman berterusan sepanjang tahun.
Seterusnya, sebanyak 40% responden pula menyatakan mereka melihat penurunan yang ketara dalam prestasi akademik murid. Mereka menyatakan bahwa penilaian berpusat seperti UPSR ini sangat penting untuk murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan lebih tekun. Tanpa pemeriksaan berpusat, murid kurang tumpuan dan komitmen terhadap akademik mereka. Di samping itu, terdapat juga 40% responden menyatakan bahwa prestasi mengalami penurunan yang sedikit. Penurunan prestasi akademik tersebut tidak ketara, namun terdapat perubahan dalam pencapaian akademik selepas ketiadaan UPSR ini. Penurunan prestasi murid ini berlaku mungkin disebabkan oleh tiada penekanan pemeriksaan mengakibatkan murid belajar dengan lebih santai. Sebahagian kecil responden yaitu 10% menyatakan bahwa mereka melihat sedikit peningkatan terhadap prestasi akademik murid selepas penghapusan UPSR. Mereka mungkin berpendapat bahwa dengan ketiadaan UPSR, murid dapat belajar dengan lebih fleksibel dan fokus kepada pemahaman konsep berbanding daripada mereka menghafal buku teks untuk persediaan pemeriksaan. Beralih kepada soalan yang kedua, yaitu bagaimanakah Anda percaya penghapusan UPSR akan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di sekolah? Berdasarkan capai di atas, sebanyak 30% responden menunjukkan pendirian neutral mereka terhadap kesan penghapusan UPSR ini. Ketiadaan UPSR ini tidak terlalu mempengaruhi cara mereka mengajar karena mereka menyatakan bahwa mereka masih dapat meneruskan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan cara yang sama, tapi tanpa bergantung kepada pemeriksaan berpusat. Sebanyak 20% pula responden menyatakan bahwa penghapusan UPSR ini memberi kesan positif kepada pengajaran dan pembelajaran. Hal ini karena tanpa pemeriksaan berpusat, guru dan pelajar dapat memberi tumpuan kepada pembelajaran yang lebih kreatif, meneroka berbagai kemahiran, serta membina pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tertentu tanpa perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikan silabus bagi pemeriksaan. Di samping itu, majoriti responden yaitu 50% berpendapat bahwa penghapusan UPSR ini membawa kesan negatif terhadap pengajaran dan pembelajaran. Di sini mereka mungkin merasakan bahwa tanpa adanya pemeriksaan utama sebagai penilaian akhir, struktur dan fokus dalam pengajaran menjadi kurang jelas dan murid kurang terdorong untuk mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Seterusnya masuk kepada soalan yang ketiga, ialah yang mana berkaitan dengan aspek prestasi pelajar yang mungkin terjejas selepas penghapusan UPSR. Di sini majoriti 55% responden berpendapat bahwa penghapusan UPSR ini amat memberi kesan terhadap sikap pembelajaran pelajar. Pemeriksaan besar seperti UPSR sebelum ini mungkin menjadi motivasi utama yang mendorong pelajar untuk lebih fokus dan berusaha dalam akademik. Dengan penghapusan UPSR, sesetengah pelajar mungkin melihat pembelajaran sebagai kurang penting karena tiada ujian besar yang perlu dihadapi. Sebanyak 15% responden menyatakan bahwa aspek akademik sebagai elemen yang mungkin terjejas. Walaupun peratusannya lebih rendah berbanding sikap belajar, dapatan ini menunjukkan bahwa ada kebimbangan terhadap penurunan pencapaian akademik pelajar. 30% responden pula percaya bahwa motivasi pelajar terjejas tanpa kehadiran UPSR. Dalam konteks ini, ketiadaan pemeriksaan berpusat boleh mengurangkan keinginan pelajar untuk berusaha lebih gigih karena tiada penilaian akhir yang memberi tekanan untuk mereka mencapai tahap yang terbaik dalam pelajaran. Beralih kepada soalan yang seterusnya, yaitu mengenai kesan penghapusan UPSR terhadap kemampuan berpikir secara kritis. Berdasarkan capai yang Anda lihat di sini, majoriti responden seramai 65% menyatakan bahwa penghapusan UPSR ini membawa kesan buruk terhadap kemampuan pelajar untuk berpikir secara kritis. Hal ini mencadangkan bahwa tanpa ujian standar seperti UPSR, pelajar mungkin kurang terdedah kepada soalan dan situasi yang mencabar pemikiran mereka. UPSR seringkali menyediakan soalan yang memerlukan analisis dan penyelesaian masalah
yang mana membantu mereka mengasah kemahiran berpikir secara kritis. Manakala terdapat 25% responden menyatakan bahwa penghapusan UPSR ini tidak membawa perubahan yang ketara kepada kemampuan pelajar untuk berpikir secara kritis. Ini menunjukkan bahwa segelintir guru atau sekolah telah melaksanakan pendekatan pengajaran yang tetap dan menekankan pemikiran kritis tanpa terlalu bergantung kepada peperiksaan berpusat. Terdapat juga 10% responden melihat kesan penghapusan UPSR sebagai positif terhadap kemampuan berpikir kritis pelajar. Mereka mungkin beranggapan bahwa tanpa tekanan peperiksaan, pelajar berpeluang untuk berpikir secara lebih bebas dan kritis tanpa perlu fokus kepada format soalan peperiksaan sahaja. Soalan yang terakhir ialah berkaitan dengan faktor terbesar yang mempengaruhi prestasi pelajar selepas pemansuhan UPSR. Dalam kajian ini, sebanyak 65% responden menyatakan bahwa prestasi pelajar terjejas akibat kurang motivasi untuk belajar. Dengan adanya peperiksaan berpusat seperti UPSR itu, pelajar akan lebih bermotivasi untuk belajar karena terdapat sesuatu target yang mereka kena capai. Tanpa tujuan ini, pelajar mungkin kurang berminat dalam usaha untuk pencapaian akademik karena tiada ganjaran atau target yang mereka ingin capai. Sebanyak 20% responden pula melihat pendekatan pengajaran sebagai faktor yang turut memberi kesan besar terhadap prestasi pelajar selepas pemansuhan UPSR. Guru kini perlu mencari kaedah yang lebih menarik minat dan mengekalkan perhatian pelajar tanpa bergantung kepada tekanan peperiksaan. Terdapat juga sebanyak 15% responden berpendapat bahwa kurangnya penilaian formal ini adalah faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar. Kesimpulannya di sini adalah pandangan masyarakat mengenai UPSR berbeza-beza dengan kelebihan dan juga kekurangannya yang unik, yaitu bagi sesetengah responden UPSR dianggap sebagai instrumen penting dalam menilai pencapaian akademik pelajar secara objektif yang dapat meningkatkan motivasi pelajar dan membekalkan hala tuju yang jelas dalam pembelajaran mereka. Dengan adanya UPSR, pelajar dan juga guru dapat menanda aras yang konkret yang seterusnya membolehkan perancangan strategik dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dan yang kedua adalah keseimbangan antara penilaian akademik dan pendekatan holistik perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkesan. Responden juga berpendapat bahwa ketiadaan peperiksaan besar seperti UPSR dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar, membolehkan pembelajaran yang lebih bermakna, dan memberi tumpuan kepada pengembangan kemahiran kritikal dan kreatif tanpa gangguan tekanan peperiksaan formal seperti UPSR. Dari sudut prestasi, menunjukkan adanya kebimbangan tentang penurunan motivasi dan prestasi akademik dalam ketiadaan UPSR. Walaupun terdapat juga pandangan bahwa pembelajaran tanpa UPSR dapat berlangsung dengan lebih fleksibel dan juga kondusif.